Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa an Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani thumma sa'altuhu fa'a'tani Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hakimu inna hadzal mala khadirun hulwun faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u wal yadul 'ulya khairum minal yadis sufla. Qala Hakimun faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi ba'athaka bil haqqi la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya
Fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu al-'ata'a fayaba an yaqbala minhu syai'an. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu fa'aba an yaqbalahu. Faqala ya ma'syaral muslimina ushhidukum ala hakimin anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasama Allahu lahu fi hadzal fai'i fayaba an ya'khudhahu falam yarza' hakimun ahadan minan nasi ba'dan nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Muttafaqun alaihi. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam babul qanaati wal afafi wal iqtisadi fil ma'isyati wal infaqi wa dhammi su'ali min ghairi darurati. Bab pada menyatakan sifat qanaah wal afafi dan tidak meminta-minta, wal iqtisadi fil ma'isyati berusaha dalam kehidupan, mencari keperluan kehidupan seharian, wal infaqi dan kelebihan berinfak bersedekah, wa dhammi su'ali dan cela meminta-minta, min ghairi daruratin daripada ketiadaan berhajat. Pada malam ni kita masuk hadis yang ketiga daripada bab ni. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia kata wa an Hakim bin Hizam, diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Hakim bin Hizam ni daripada orang Quraisy ni. Nama dianya Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza al-Asadi al-Quraisy al-Makki. Itu nama dia sebenar. Lahirnya sebelum daripada tahun gajah. Dan beliau ni masuk Islamnya lewatlah, iaitu pada waktu Fathil Makkah. Tu ketika mana Nabi SAW masuk ke kota Mekah. Setelah mana orang kafir ni langgar perjanjian Hudaibiyah tu, maka ketika tu digelarkan, orang panggil peristiwa ketika tu Fathil Makkah, pembukaan kota Mekah. Sehingga Nabi kata la hijrata ba'dal fathi, tidak lagi ada hijrah kemudian daripada fathi, illal niyah wal jihad, melainkan niat dengan jihad fi sabilillah. Dan Hakim bin Hizam ni hidup dalam Islam 60 tahun. 60 tahun kemudian dia hidup lama lagi lah. Setelah Rasulullah SAW wafat, dia masih hidup 60 tahun dalam Islam. Itu dah. Jadi Hakim bin Hizam ni qala, telah berkata ia Hakim bin Hizam. Dia sendiri cerita. Dia kata kan? Dia kata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meminta olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tu maknanya minta harta lah ni. Minta duit ke lagu mana Allah a'lam lah. Minta makanan ke, minta. Barangkalinya ketika tu Hakim bin Hizam ni miskin, barangkali jatuh miskin ke lagu mana, tak ada duit, pergi minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atani, maka memberilah ia Nabi itu akan daku. Nabi wi minta duit ke minta apa, wallahu alam, rasa-rasanya duit lah ni, harta lah ni. Minta dengan Nabi, Nabi wi, Nabi bagi harta. Dia nak harta, dia minta dengan Nabi, Nabi wi duit ke dia, Nabi wi harta ke dia. Barangkalinya ketika tu Hakim bin Hizam ni susah barangkalinya, sebab tu dia minta tu. Tu tak kena minta kalau tu kaya dah tu ni. Duit banyak dah minta lagi dengan orang je hak benar tu. Nak gapo tak tahu.
Jadi minta ni kerana apa? Kerana susah lah. Itu. Summa kemudian jadi lama tidak selalu dak lah. Nak lepas pada tu maknanya sa'altuhu, meminta olehku akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta pula. Baru ni minta pula sekali lagi kata ni. Fa'atani, Rasulullah wi lagi. Tu minta sekali lagi, Rasulullah wi lagi. Tapi kali ni Rasulullah bui itu thumma qala, kemudian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ni minta tu sambil-sambil tu Rasulullah pun kata kepada Hakim, kata ni bukan kerana Rasulullah tak suka yang minta dah. Ini sebagai nasihat, sebagai nasihat. Kalau manusia lain memanglah tak suka lah banyak kali minta kan, sekali minta boleh kira, 2 kali minta berasa diri bulu rama dah, 3 kali minta kan cabut dah piah ni mu ni geram aku minta sama nanti ni. Itu perangai manusia tu lagu tu lah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah dia marah apabila kita tu tinggal meminta-minta dengan dia. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Tu. Adapun anak Adam manusia ni ketika mana kita minta tu lah nya marah dia lah. Minta sama menata ni tak ada menarik. KJM minta sama. Dah. Itu orang panggil beza. Artinya apa? Kita ni banyak kena minta dengan Allah Ta'ala. Lepas minta dengan Allah Ta'ala secara kira-kiranya Allah Ta'ala nak beri pun secara adatnya ada asbab musabab, iaitu melalui manusia juga. Artinya bila manusia tu beri kepada kita harta, duit ke gapo, kita kena berasa bahawasanya ni pemberian daripada Allah pada hakikatnya. Tu maka sebab tu kita sayang orang beri makanan jangan kita bazir. Orang beri duit jangan kita tahu kok-kok buang kok-kok. Dengan manusia kita manis muka, kita kata terima kasih sebab bagi ke saya duit. Kena kata lagu tu, jangan ambil boh tak tahu. Kata teruk dia ni tak ada terima kasih apa. Allah ke hak bui berat lagu tu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih pada manusia, maka dia tidak syukur pada Allah Ta'ala. Maka kata tanda kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita terima kasih pada manusia. Manusia wi makan, kau manusia wi baju, kau wi pakaian, kau wi duit, kau wi gapo, terima kasih. Tu kita nampak macam saya pada pemberian dia. Sebab apa tu? Sebab kita tilik kepada hakikat yang memberinya ialah Allah, Tuhan hak bui. Maka sebab tu kita orang bui tu kita jaga. Kalau boleh cium ni sifat molek jangan buat jadi macam konon-kononnya sufi tasawuf kuat sangat. Orang bui lepas jijok pula ni. Kuat sangat tasawuf dia dah. Tu ayat kata dia ni tidak suka pada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia ni ialah kepala bapak bagi segala kejahatan. Maka dia pun buat begitu ya duit. Cetung muka. Tak pasal heran mana orang bui duit kau janganlah gitu. Cinta pada dunia ni bukan duduk pada rupa zahir kita. Dalam hati kita tu tu tanda kita cinta pada dunia pulaknya. Berat loket tangan kita ni nak menderma, nak bersedekah, nak buat kebajikan berat. Itu baru tanda cinta ke dunia. Bukan orang ambil duit cium pak sipai molek dalam poket tu cinta ke dunia untuk guru ni. Ni duit je cium boleh. Bukan Tok Guru cium duit tu sebab apa? Sebab dia nampak yang memberi hakikatnya Allah.
Tuhan ke bui? Kalau Tuhan tak bui boleh harta, boleh duit, boleh kereta, boleh motor, boleh rumah, boleh bini, boleh anak. Tak boleh Maka sebab tu tanda kita sayang, kita orang panggil tu terima kasih pada Allah, syukur pada Allah, kita jaga molek-molek pemberian Allah Taala. Jangan dibelanja perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang sia-sia. Bini kita tu pemberian Allah, anak-anak kita pemberian Allah. Maka kena jaga molek, didik molek, nasihat molek. Tu jangan orang panggil tersalah faham pula bila Allah Taala kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahaja harta kamu dan anak-anak pinak kamu tu ialah fitnah. Dia pun tak cara ke anak dia, tak boleh ni fitnah. Nak sini. Biar anak tak cara ke anak, nak cetung anak. Bukan begitu. Fitnah tu maknanya coba uji nak tahu kata kita ni betul-betul dah menunaikan tanggungjawab kita. Mas'ul kita ni akan dipertanggungjawab oleh Allah Taala akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita ni adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin tu akan dipertanggungjawab, disoal oleh Allah Taala akhirat kelak daripada apa perkara yang dia pimpin. Tu. Kalau kita duduk sore bujang, tak ada bini, tak ada anak, maka kita pimpin diri kita sendiri. Akan disoal juga. Mata kita tengok gapo, lidah kita kata gapo, telinga kita dengar gapo, tangan kita jamuh gapo, sentuh apa, pegang apa, kaki kita berjalan ke mana, perut kita telan makanan halal ke haram ke apa. Tanya juga. Apatah lagi bila kita bini, apatah lagi bini 4 ekor. Daripada tiap-tiap ekor bini tu pula 20 ekor anak pula tu baik. Kau barak tanggungjawab ni. Tu kat kena soal dekat Allah tu almarhum Tok Guru hamba Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Dia pesan, dia kata kita ni ibarat orang yang menahkoda perahu kapal. Ketika mana kita sorang tak ada hal lah. Kita kayuh ke hulu ke hilir pun kita sorang. Tapi bila kita bini kita beranak, bukan kita dah beranak, bini kita telah beranak kat sini. Bila kita berbini, lepas bini kita beranak, anak-anak kita ibaratnya seperti kita tu mengambil penumpang masuk tak duduk dalam perahu kapal kita. Maka kalau kita tak bagi tahu, tak didik, tak ajar, nya melopak atas perahu tu, nya tebuk perahu tu, akhirnya karamlah kapal perahu kita dalam laut. Begitulah ibaratnya kalau kita ni tak didik bini anak kita dengan faham agama. Maka sebab itulah dalam Quran Allah Taala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yehai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharakan diri kamu. Itu diri kita dulu. Ibda' binafsik, mulakan kebaikan tu dengan diri kita sendiri. Nak kau kita pun tak tahu masjid surah di mana, semaya baik tak tahu ke mana hala. Lepas tu nak harap bini anak jadi solehah, solehah. Dok lah Pontianak langsui toyo belaka lah ni. Moga ketua sendiri pun hatu jembalai. Tu. Maka ibda' binafsik, mulakan kebaikan tu dengan diri kita. Wa ahlikum, dan keluarga kamu. Naro, daripada bakaran api neraka. Para sahabat kita tanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Raisul Mufassir, ketua bagi ulama-ulama tafsir. Apa maknanya ku anfusakum wa ahlikum naro? Apa maknanya pelihara diri kita, jaga diri kita dan keluarga kita daripada kena bakaran api neraka? Jawab oleh Abdullah bin Abbas, faqihuhum fiddi.
beri faham mereka itu akan agama. Itu maksud. Nah, beri faham agama bukan semangat agama. Ya semangat agama ni lain. Nah, pakai piyah lupa je. Nah, nak mandi, nak berak, nak tidur, nak pakai piyah tu semangat lah tu. Nah, tu faham kau tak faham agama tak tahulah. Nah, itu orang panggil semangat agama lain dah. Faham agama ni maknanya ngaji. Tu liyatafaqahu fid din. Supaya menuntuti faham pada agama. Itu maknanya mengaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji tasawuf. Itu dia panggil beri faham agama. Bahawa ni Allah nampak macam semangat agama, pakai subai dalam Facebook, pakai piyuh, pakai subai berjanggut lagi, sugi kiri kanan telinga kepit. Nah, wasabah pula tekok sama mana. Kuatnya nampak semangat agama. Rupa-rupa fardu ain pun tak lepas. Dia kata kan, dia kata peristiwa Isra' Mi'raj ni mengajar kita supaya bukan semua perkara boleh difikir dengan logik akal. Tengok. Tak lepas fardu ain tu abang. Amak sebut sama ke? Tak boleh nak beza hukum akal dengan hukum adat. Peristiwa Isra' Mi'raj ni perkara yang logik pada akal kita, yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas tiap-tiap perbuatan dia. Gitu sepatutnya kalau orang reti agama. Sebab apa? Sebabnya perkara tersebut amrun khariqun lil adati, perkara yang mencarikan adat. Bukan amrun khariqun lil aqli, bukan perkara yang mencarikan akal. Akal orang mukmin seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila fuk kafir Quraisy kita giayak ke Abu Bakar, kata Muhammad sahabatmu dulu bagi duk cerita kata pergi ke Palestin lepas isyak sebelum subuh siapa dah. Percaya tak ya Abu Bakar? Wah katakan, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku membenarkan Nabi Muhammad dengan benda yang lebih pada tu pun aku benar lagi. Tengok. Ni akal orang mukmin. Apa? Terima pada akal. Kerana perkara tu mungkin fil aqli. Walau mustahil fil adati. Walaupun mustahil pada adat, tapi harus pada akal. Pada adatnya mustahil sebab apa? Sebab pada zaman tersebut daripada Mekah ke Palestin tu kenderaan yang adanya kuda dengan unta, kalau dipecut tanpa berhak di RNR mana-mana, sebulan pergi sebulan balik. Itu adat aja. Maka hukum adat ni sah menyalahi, gitu kan. Tu kita mengaji dalam ilmu tauhid itu kena kemah sungguh. Kena beza hukum akal dengan hukum adat. Kalau tak boleh nak beza hukum akal dengan hukum adat, bimbang-bimbang takut kita ingkar irhas mukjizat. Kalau ingkar mukjizat, boleh jatuh kafir. Ingkar karamah aulia, keramat para wali, maka boleh jatuh fasik mubtadi'. Bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlul bid'ah wad dhalalah. Sebab apa? Sebab pucuknya kita tak boleh nak reti hukum akal kita dengan hukum adat yang berlaku kebiasaan. Tengok beza. Maka sebab tu kata Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Barang siapa yang tidak reti hukum akal yang tiga, maka orang ni tidak berakal, walaupun dia punya akal. Dia ada akal, tapi tak berakal. Enggak ada berakal panggil gila. Tapi gila tak nampak gila. Tu bahaya tu. Gila hak nampak gila ni senang. Kita nampak orang tu telanjang bogel, rambut panjang keras sebelah, duk makan dalam tu sapoh. Tahu dah lah gila tu. Jangan duk terbigur dengan dia, kata ke dia dah sini, nyahambak ke dia kan. Tapi kalau hak jenis pakai piyah, pakai jubah, tapi akal dia tak reti nak berhukum, maka hak ni seumpama orang gila tak nampak gila. Ni bahaya.
Nampak macam normal, rupa-rupa gila. Bahaya tu. Tu. Maka kemah molek kita sendiri, anak bini kita pulaknya nak beri apa orang panggil hukum akal dengan hukum adat. Biar mengaji betul-betul ilmu tauhid, ngaji semati-semati ilmu fiqh, batal, halal, haram, dan mengaji ilmu tasawuf supaya kita hatinya bersih, tidak ada sifat-sifat mazmumah yang dicela oleh Allah, dan kita bermujahadah, bersungguh-sungguh berusaha untuk bersepakai dengan sifat-sifat mahmudah yang dipuji oleh syarak oleh Allah Ta'ala. Ini orang panggil orang yang faham agama. Itu dah. Itu makna orang faham agama. Begitulah apabila orang yang nampak pemberian Allah Ta'ala, maka dia pun mencermati, jaga sengoti, kerana ni amanah Allah. Duit orang bagi ni ialah pemberian daripada Allah pada hakikatnya. Maka sebab tu kita terima kasih kepada manusia tu. Kenapa? Sebagai tanda syukur kepada Allah. Nabi kita suruh kena terima kasih pada manusia. Tapi manusia ni memang tak suka diminta-minta banyak kali dah tu ni. Tu. Sekali minta bolehlah. 2 kali minta rasa berdiri belum lama. 3 kali minta merah muka nak marah dah. Ni minta sama, tak ada benda lain dah tu ni. Tu perangai manusia. Tapi nabinya bukan sebab ni dah. Nabi ni orang panggil nasihat kepada Hakim bin Hizam, supaya Hakim bin Hizam ni mendapat kebaikan. Bukan makna Nabi marah, apa minta pula hari tu minta dah, bukan. Okey gitu dah. Thumma qala, kemudian bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hakimun, he Hakim. Dia kata dalam itu fihi nida'ur rajul bismihi. Ya Hakim, ni Nabi panggil ya Hakim, sengaja Nabi panggil dengan nama Hakim, tak panggil ya Abu apa, ya Aba apa. Biasanya orang Arab ni dia panggil dengan gelaran dia, kunyah ke laqab ke, tapi dah Nabi dia panggil Hakim ni pakai Hakim tu. Ya Hakim. Apa tu? Wa fihi tanbihun wa ima'un ila anna hadzal isma tuh kenapa kau Nabi ni panggil ke nama dia tu, nama Hakim ini sebagai memberi penjagaan dan kesedaran kepada Hakim, orang yang dipernamakan dengan nama Hakim ni, bahawasanya apa? Biqiyamihi bil hikmati. Artinya orang yang bernama Hakim ni supaya dia ni biar kena dengan nama Hakim ni, maknanya orang yang cerdik, cerdas, bijak, sangat bijak itu. Faka'annahu qala ya mausufan bil hikmati. Hei orang yang bersifat dengan cerdik, tu ad-da'iyati ila zuhadati fid dunya wa iqbali 'ala al-akhirah, yang diserukan kepada zuhud terhadap dunia dan menghadap terhadap akhirat. Ini orang cerdik. Orang cerdik ni artinya orang yang zuhud pada dunia. Zuhud ni bukan makna pakai baju buruk, soyok, tapung, piyah kuning, petik sawah, hitam dapat tekok. Tu bukan zuhud, tu pengotor. Malah basuh baju dah tu ni. Kadang-kadang kita orang ingatkan zuhud gitulah. Baju koyak, piyah kuning, petik sawah, masya-Allah zuhud tu ayah ni. Ke zuhud tu cemar panggil dia. Zuhud ni maknanya hatinya tak tamak pada dunia. Itu makna zuhud. Tu.
Wa iqbali 'alal akhirati, dan berhadap di atas akhirat. Maknanya tomok pada akhirat. Itu orang cerdik. Seolah-olahnya Nabi kata ya hakimu ni, ya mausufan bil hikmati. Nah, ad-da'iyati ila zuhadati fid dunya wa iqbali 'alal akhirah. Seolah-olah gitu. Orang yang bersifat dengan bijaksana, yang diseru kepada tidak tomok akan dunia dan menghadapi dengan tomoknya di atas akhirat. Tu akhirat dia tomok. Dunia dia mencukupkan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Itu dia panggil orang cerdik. Itu orang cerdik. Kalau orang bodoh agak dia tomok pada dunia. Akhirat terlepas, rugi saja. Ya. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, "Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang nak habuan dunia, nu'tihi minha, kami beri. Tapi kami beri pun gapo kami tak dah lah. Rezeki ni dia ada orang panggil rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mau'ud, rezeki mamluk. Ada 4 jenis rezeki. Rezeki ni ada jadi 4 jenis rezeki. Rezeki madmun, mana rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Rezeki yang dijamin oleh Allah. Selagi mana kita hidup pasti ada rezeki kita tu. Itu rezeki madmun. Dipanggil rezeki madmun. Ada yang keduanya dipanggil rezeki maksum, rezeki yang telah qasamahullahu, Allah Ta'ala bahagi siap-siap dah. Orang ni selagi mana air tu ada, orang panggil nama dia, selagi tu tak mati. Sebab tu orang yang sakit di hospital tu kan, tak makan nasi kabur ke apa. Lepas tu dia hidup lagi. Ada lagi tu rezeki air yang masuk ke tubuh dia tu, nama dia lagi tu cak masuk. Itu rezeki maksum. Rezeki maksum dia panggil. Ada yang ketiganya dipanggil rezeki mau'ud, rezeki hak Tuhan janji. Tuhan janji, siapa takwa pada Tuhan, Tuhan akan beri rezeki daripada pintu yang dia tidak seka-seka. Itu kan. Dia mau buat tulis ayat 1000 dinar gantung atas TV. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa akan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala jadikan dia tempat keluar daripada kesusahan. Wa yarzuqhu, dan Allah Ta'ala rezekikan dia min haitsu la yahtasib, daripada pintu dan dia tak suka-suka. Ini dipanggil rezeki mau'ud. Itu rezeki mau'ud. Kemudiannya ada lagi rezeki dipanggil rezeki mamluk, rezeki hak Tuhan bagi milik. Tanah nama kita, duit dalam akaun bank nama kita. Itu dia bagi rezeki mamluk, rezeki milik. Hak kita milik, Tuhan bagi milik sementara. Maka daripada 4 jenis rezeki ni, hak Allah Ta'ala kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infak olehmu akan rezeki yang kami beri kepada kamu sebelum daripada bahawa tiba kematian. Sebelum daripada bahawa tiba kematian kamu tu. Sakaratul maut maknanya. Rezeki mana hak Tuhan suruh infak tu? Rezeki madmun. Dah. Rezeki hak madmun ni jaminan ni semua Tuhan jamin belaka. Kata Piramli, lagikan ulat dalam buah, dalam kayu pun masih ada rezeki, apatah lagi kita hidup dalam rumah. Dalam batu, ulat dalam batu pun ada rezeki. Kalau hak tu tak boleh nak sedekah hak tu dah. Tak boleh nak rezeki maksum, rezeki maksum hak masuk dah dalam perut kita, tak boleh. Tak boleh nak sedekah tu akan nasi kita telan dah nak kehek mulawi kau orang. Tak nak sabar. Rezeki mau'ud. Hak tu tak tahu lagi. Tapi banyak orang rezeki mau'ud dia nak sedekah. Mari kau ustaz kata ustaz, semaya ajak gaji sikit ustaz. Mudah-mudahan boleh projek ni insya-Allah kita sedekah ke pondok ustaz.
Dia duduk janji nak sedekah dengan rezeki mau. Nah, tak jadi ya. Lepas tu boleh projek tak ingat adalah masjid surga. Tak jumpa dah batai do ustaz. Nah. Jangan kita buat nak sedekah ke nak infak rezeki mau. Tak jadi. Bukan hak tu kita suruh kita infak. Lepas tu hak mana? Rezeki mamlu, rezeki hak kita milik. Hak dalam poket kita 10 riyal ni. Hak kita sengerti, hak kita sengerti. Hak kita hijau, hak kita menego, hak kita jual, hak kita sungguh. Hak ni sikit pun ya. Hak tu hak di khitab disuruh wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Itu dah. Hak lain tu dak. Hak lain tu dak. Baik. Tu. Nabi kata ya hakim. Hei orang yang bijaksana. Apa orang bijaksana? Maknanya orang yang zuhud pada dunia dan tamak menghadapi kelebihan kelabuan untuk akhir akhirat. Itu orang yang bijaksana. Sebab tu saya kata apa tadi? Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Kalau siapa dia nak habuan dunia yang sedikit ni kami bui. Bui pun bukan bui supaya kita ganda. Nah, bui hak Tuhan tak ada. Nah, secemak tu. Banyak tu. Tebing kita buat kerja sungguh sembah pun. Alulah. Tak boleh nak litah korung. Sebab tu kalau ada orang nak cari harta dunia kaya dah, tanya ke dia. Dia mau nak cari harta siapa setara korung, bau kemah. Nah, boleh tanding korung tu bau kemah. Nampak macam nak supaya korung ni tak semaya, tak gapo dak tu ni. Tak tahu kewajipan hak agama suruh, tak cara halal haram. Yang penting untung, yang penting laba, yang penting kaya. Banyak dia kalau boleh tanding korung bau kemah. Nah, setara mana korung? Setara kalau gali tanah ni jupuk di ni sento ni jupuk harta, orang panggil harta siapa? Harta siapa? Kalau gali tanah sini. Harta korung. Tahu dia harta tu harta korung. Nah, padahal korung tu mampu Mesir ni. Pah ko sento ni kalau gali tanah jupuk harta, orang panggil harta korung. Kalau nak kaya siapa setara tu kemah? Maknanya kalau kita lepas ni kaya sungguh, siapa kau orang kalau jupuk pula harta dari tanah, tak panggil dah harta korung. Harta paih pula lepas ni. Bau je. Bau kemah tu. Tak kira. Aduh. Kalau tak boleh setara tu, tak sah. Sia-sia umur. Sia-sia masa. Nah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak adalah baginya itu pada negeri akhirat habuan sedikit pun. Tak dapat. Tu tengok. Maka sebab tu kita ni kena jadi orang yang hakim. Apa? Cerdik. Apa orang cerdik? Yang orang yang zuhud pada dunia tapi tamak pada akhirat. Itu orang cerdik. Apa Nabi kata? Inna hadzal mala, sesungguhnya ini harta. Maknanya tadinya hakim ni dia minta harta lah dengan Nabi. Itu ni. Kok dia kata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani, itu artinya a'tani malah. Nah, memberi ia Nabi akan daku akan harta. Maksudnya harta lah. Sebab Nabi kata inna hadzal mala, sesungguhnya harta ini khadirun hulwun. Khadirun hulwun. Khadirun makna kehijauan, benda yang apa, yang menyegarkan. Hijau ni kan, kalau tengok rumput hijau, tumbuh-tumbuhan hijau, hidup tak? Hidup lah. Kalau anak koko cekelak tu orang panggil mapuh kerah, dia panggil kat sini. Tu. Ini orang panggil kinayah daripada ataupun tasybih boleh kata. Nabi nak tasybih ke orang panggil apa? Harta ni sebagai apa? Nyawa lah. Nah, yang menghidupkan, yang menyegarkan. Gitu lah. Tak gitu. Cuba tengok hok mari masjid surga. Nah, segar dah. Dah segar. Ngatuk letih, termasuk hok ngajar pun tak apa nak segar mana.
Nah, iya sungguh. Kena tu ni. Cuba kalau orang panggil pertemuan ni ada janjian harta banyak. Oh, adulah, pecah surah Jumaiyah ni. Tak boleh sebesar ni lah surahnya, kena besar lagi. Nah, ramai pakat mari. Untuk guru pula gitu juga. Cuba kalau untuk guru tu sekali mengajar tu 1 juta orang bayar. Oi, sungguhlah. Murid tak siapa pun untuk guru siapa dah cokoh. Nah ni, segar ke tu. Itu tu. Harta ni menyegarkan itu maksudnya. Tu. Tu inna hadzal mala khadirun. Nah, sesungguhnya harta ni ialah kehijauan apa? Menyegarkan. Seumpama orang panggil pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang hijau, artinya hidup, segar. Oh, segar. Hai, tu tengok. Tu. Tu. Okey. Lagu tu lah. Orang kan kalau projek tu orang panggil menguntungkan. Oh, pakak mari, pakak sumbang, pakak masuk. Join. Nah, biar kena tipu pun tak apa. Yang penting nampak segar. Ni ada ni orang-orang hak jenis apa skemo ni. Dia kata kalau awak masuk tolong, dia kata ada harta ni, harta Sultan Melayu janji dengan British mana tak tahulah. Nak berjuta-juta, ratus-ratus juta, bilion banyaknya. Tu. Jadi nak ambil harta tu kata kononnya. Kita ni kena sumbang lah. Contoh kalau orang tu sumbang 100, maka dia akan dapat 1000. 500, 5,000 contoh. 1,000, 100,000. 100,000, 1,000,000 contoh. Ada tu lah gitu. Faham mana orang kita masuk nak tipu tu? Banyak tu. Orang Melayu kita. Sungguh. Mari. Allah duit. Kabar-kabar hilang raik orang. Orang hak kutip duit tu raik hilang. Mampu hang gitu duit dia. Sanggup bergadar ke bayar kemah ni sebab apa? Nampak laba ni, segar. Cuba tabur masjid, tabur surah lalu ke depan muka. Bukan awak ada. Kalau boleh malikil maut cabut nyawa tu kata ni. Awak tak nampak tak? Awak tak nampak. Kawan spek ni tak apa-apa kuat mana bau. Tak nampak tak apa lalu dah. Tu. Tu perangai manusia. Memang inna hadzal mala khadirun khulwun. Sesungguhnya harta ni kata Nabi kehijauan dan manis. Khulwun ni makna manis lah. Halwah, lazat, manis, sedap. Iya sungguh. Itu ni. Cuba tengok orang awal bulan, segar ke akhir bulan. Akhir bulan awal bulan ya dekat-dekat belaka tu segar, muka pun manis, ceria. Tengah-tengah hunyu cetung dia ni makan Maggi saja. Apa tu? Habis dah duitnya belanja dia dah. Tu tengok. Ya sungguh Nabi raya. Harta ni kehijauan dan manis. Betul. Kalau gitunya Nabi kata faman akhazahu, maka barang siapa yang mengambillah ia mantuhu akan dia harta tu bisa khawati nafsin, dengan murah jiwa, dengan murah hati. Sakhawati nafsi ni makna murah jiwa, dermawan, pemurah. Burikalahu fihi, nescaya diberkati, mendapat berkat lahu baginya man barang siapa fihi fil mali, padanya pada harta. Tu tengok. Diberkat. Apa makna diberkat? Al barakatu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Itu makna berkat. Burik ni bahasa Arab sebenarnya. Kita jadi nyapung lah pula burik ni. Sungguh betul tak? Orang Kelantan dia panggil go tu ni
Nak sebut Tok Guru nyapung pula. Tapi hak sebenar ambil daripada Arab ni dah. Berkat, diberkati, tepat berkat. Nah. Sebab tepat tubik. Kita tubik kat mana Kalau tidak belah kan, tubik kat tu lah. Tu kata tepat tu orang panggil tepat berkat. Lorong berkat. Ni. Tu. Tapi jadi bahasa kita jadi nyapung apa dah. Tu. Dulu hamba tahu tu Tok Guru rayaknya. Dia kata orang kita ni apa hidup marah orang sebut burik ni kata. Marah kata mulut huduh Tok Guru apa dia sebut burik. Loh bahasa Arab tu ya. Burik tu mana? Berkat. Mendapat berkat, diberkati maksudnya. Nah, tapi tak boleh lah. Jadi bahasa tu jadi tidak bahasa Arab dah. Jadi logat Kelantan kita kan. Huduh lah apa panggil lah. Tapi kira-kira orang Kelantan panggil God tu begitu sebab apa? Ambil sini dah. Ambil daripada bahasa Arab dah lah. Nah, berkat. Bertambah-tambah kebajikan. Itu mana berkat? Bertambah-tambah kebaikan. Artinya kalau orang tu ambil harta dengan murah hati. Nah, dia cari harta dan dia tak sayang harta dia dalam jiwa dia. Murah amat. Masuk masjid tengok tabung puak letak. Nah, tengok orang susah gak puak bui. Nah, murah amat. Maka harta dia tu burikalahu fihi. Nescaya mendapat berkat baginya barang siapa padanya pada harta. Artinya hartanya bertambah-tambah. Gitu tu. Kita hak kedekut ni jadi bahasa kurang. Nah, dia kata wak masuk 10 hia ke hilang loh. Miskin benar Tuhanmu tak nak ganti lebih pada 10 hia mu adalah ni. Sesak benar Tuhanmu. Nah, lemah benar Tuhanmu. Nah, bakhil kau Tuhanmu. Nah, itu kita kena kecek dalam hati kita. Bila kita nak sedekah ke masjid ke surau tu rasa berat, getar tangan berasa nak berasa nak kena angin Ahmad ni, seteruk dia tu ni. Tanya lalu, Tuhan aku miskin, kau nak ganti balik dengan hak lebih baik pada ni? Padahal dia sebut dalam Quran wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dalam ayat lain wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu infak daripada apa-apa perkara yang baik. Infak nak hak benda molek lah. Nak pergi ke surau masjid bui hak molek, kapek hak molek. Nah. Ni. Nak pergi duit ke masjid surau, bui hak molek, jangan hak gulung-gulung lipat. Soyok seletik. Nah, hak kepik lama dah celah tiak hak tu yang ini. Bui hak molek lah. Nah, bui hak molek. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tak mencapai kebaikan sehinggalah kamu tu infak apa yang kamu suka. Kayak kita tak suka agak teragi kedar ucik Kalau kita hala duit hak buruk, kita tengok gitu. Tak ada duit lain ke? Maknanya tak suka. Tiba-tiba dia pula mari masjid sudah nega tutup kedai rucik ni masjid, duit hak buruk je pergi ke masjid. Tak kena lah betul. Dia sendiri pun tak suka kalau orang beli barang dia tu hala duit buruk suruh tukar kelik. Dia tak suka. Kalau gitu dia pun kalau dia sedekah ke masjid ke surau, jangan hak buruk lah gitulah. Hak molek, hak comel. Kalau boleh hak tubik di bank, hak kerah. Hak tu dulu lagi hunggar lagi seorang buh dah tabung. Hak kita sayang, hak kita suka. Sebagaimana kita suka orang bui barang gitu jugalah kita kena suka bui barang korang. Tu. Tapi tak masalah orang kita ni. Hak basi baru nak bui. Hak yang nego nasi lemak pagi tadi tak laku. Dekat-dekat betul ni buku-buku hagiwi ke budak pondok. Gak budak pondok pirana. Tak ada kira basi tak basi dah pakai puak makan. Selok akik perut, cari berek. Nah tu ni cuti seminggu ngajar pula. Pakai cari berek habis belajar. Allah. Hak sepatutnya sebelum pergi nego pagi tu asing dah. Ni nasi lemak nak pergi ke budak pondok. Hak baru, fresh, ikan bilis banyak. Jangan seekor kerak 10 jangan.
Tu. Baru betul, barulah hak nego ni berkat. Nah, kita asing sia ada hak ni nak ke budak anak yatim ke, nah, budak tahfiz ke, budak pondok ke, hak molek dah. Apa? Mudah-mudahan sedekah ni aku nego ni untung laba, mudah-mudahan. Tu kalau dak utuh dak laba uji Tuhan lagu tu. Lama cengak atau mana Tuhan aku sedekah dah orang tak aku ini ajangan gitu. Ni. Ada juga orang. Tak faham konsep sedekah ni. Wa man akhadahu, dan barang siapa yang mengambillah ia mantuhu akan dia harta bi isyrafi nafsin, dengan tomok nafsu dia, dengan tomok jiwa, serakah dia panggil, dengan serakah. Dengan serakah. Lam yubarak lahu fihi, nescaya tidak diberkati baginya man barang siapa fihi padanya pada harta. Patu wakana, dan padahal adalah ia man kallazi yaqulu wa la yashba'u, seperti orang yang makan dan tak kenyang-kenyang. Kan belak tu. Nah, orang lain sudah dah basuh tangan duduk, dia duduk makan lagi. Wanung lama molek makan tak kenyang-kenyang. Ke saja orang panggil lagu tu. Nah, sia-sia ke kita makan nak gapo? Nak gapo? Nak makan. Nak kenyang lah. Tu jawab mudah-mudah nak kenyang. Tiba-tiba makan tak kenyang-kenyang. Boh makan. Saja sia-sia kerja lagu tu dak tu ni. Tu. Lagu tu lah. Nah, perumpamaan orang yang serakah ambil harta dengan nafsu yang tomok serakah. Maka orang ni serupa dengan orang hok makan tak kenyang-kenyang. Dapat serupa tak dapat. Kaya serupa tak kaya. Itu. Tomok. Kaya ni, duit juta-juta, aset juta-juta. Pergi kedai kopi pakai pagoda buruk. Apa takut orang minta belanja? Tak ada ni. Pakai kepekat buruk, piah pun sengit gitu. Maka selu order pun selu, takut degah-degah orang kepala. Datuk. Sudah, mapulah aku nak belanja. Kau orang kedekut ke lagu tu ke? Betul tak? Orang bakhil lagu tu. Allah. Tengok. Orang tengok beci. Orang kedekut ni jangan kata orang beci. Semut pun beci. Nak gitu ni. Semut pun beci. Kedekut nata ni. Gula tak tupas sikit pun. Dah. Orang hak sakhiyun, orang hak pemurah tadi, sakhawah, sakhiyun. Orang yang pemurah. Jangan kata orang suka. Semut pun suka. Burung. Jujur semua atas kabinet dapur dia apa? Allah pemurah lah dia. Gula tu tupas tak mau. Semua pun suka duk burung. Tu. Semua pun duduk doa ke dia. Allah bagusnya tuan rumah ni. Pemurah sungguh. Duk atur gula kami duduk pikul waklik ke anak-beranak kami. Nata semua pun suka orang pemurah. Jangan kata orang. Sebab itulah dalam hadis lah tak silapnya. Dalam hadis kau kata cek balik atas kata-kata ulama. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan, wal bakhilu aduwullah walau kana aliman. Itu sungguh. Orang pemurah ni ialah kasih Tuhan walaupun dia jahil. Ia sungguh. Tengok apa nama dah meninggal dah tapi tak apalah, kita sebut kebaikan tak ada masalah. Pelawak dia ingat tak? Use jambu dia. Allah pakai macam tok guru dia meninggal. Macam tok guru meninggal. Padahal bukan orang lain. Duduk orang suka rupa-rupanya rumah anak yatim mana, tahfiz mana, madrasah mana. Ya tolong ibu tu. Tak ada duduk tunjuk kau orang. Tolong ya bantu. Jadi orang kasih. Dia tak tahu. Walaupun dia orang jahil sekalipun. Tapi kalau dia tu pemurah, maka dia kekasih Allah. Wal bakhilu, orang yang kedekut kopi hangit tu haji bakhil ni. Aduh Allah, musuh makhluk, hatta semut pun benci.
semut ngilip pala lagi lagi gula pun tak ui kita. Walaupun dia orang alim. Bak suruh orang sedekah ni kuat benar, dia sendiri nak sedekah. Aduh. Tok Guru cerita. Ada seorang tok guru, dia duk ceramah orang semua. Nak kelebihan infak, sedekah. Sedekahlah tuan-tuan. Tuhan bala. Nah, kalau kita sedekah ni, kita sedekah benda paling kita kasih sekali. Lepas bininya dengar kat belakang tabir dia kata ni. Paling dia kasih sekali tak ada. Ada. Ada ke apa? Ada serbai hok mahal dia beli. Beratus. Nah. Baju jubah hok mahal sekali, beratus. Nah. Motor hok paling saya 1,000. Tapi ni pun sedekah tu. Dia balik tengok, mana serbai habis mahal ni? Dia bawa motor tak ada, nak turun semaya tak ada motor hok mahal. Katanya bini dia, dah habis duk ceramah mai kata sedekah ni kena sedekah hok paling. Nah, kita saya. Pas ambonya tahulah muka habis saya ni serban ni jubah ni motor ni. Jadi ambo pun tolong sedekah kan. Dia kata mung ni berat, aku suruh orang sedekah hak paling dia saya, bukan sedekah aku saya. Rupa-rupanya suruh orang sedekah dia saya, dia sendiri lupa diri sendiri. Nah, tu berat tu. Nah, jangan jadi gitu dah. Habis itu kemudian panjang dah pukul 9 dah ni, kita nak berhenti dulu. Wal yadul ulya, kemudian Nabi kata wal yadul ulya, tangan yang di atas. Tangan yang di atas ni mana? Yadul mu'ti, mana tangan yang memberi, itu maksudnya. Tangan yang menginfak, tangan yang memberi, ada. Tangan yang bersedekah, itu tangan yang di atas. Nah, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa tangan di bawah? Aisyah. As-sailah, mana tangan yang meminta-minta, itu mana tangan di bawah. Yang menerima. Nah, yang meminta. Tu. Tangan yang di atas maknanya tangan yang mu'ti, yang memberi. Nah, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa? As-sailah, yang meminta-minta. Maka sebab itulah kadang-kadang orang tu dia tahu, orang panggil kehormatan seorang ulama, seorang tok guru, maka dia tak bagi tok guru minta derma, minta sedekah. Lepas tu dia sendiri buat tabung untuk tok guru. Letak di kedai kopi dia ke, di masjid, di pejabat dia ke, di restoran dia ke, di kedai rucik dia ke. Nah, lepas tu tok guru mari, tok guru ambil tangan di atas. Ya dah sungguh. Betul. Itu. Dah sungguh. Betul. Jadi kata tok guru tak kena ni, tok guru duk guru ke hulu ke hilir, duk bawa tabung besar nyepak atas belakang ni ni. Lepas tu bawa. Biar kita buat. Apa? Sebab Nabi kata al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kalau tok guru duk pikul tabung, maknanya tok guru ni tangan di bawah. Jadi dia tak bagi tok guru tangan di bawah. Hina tok guru. Jatuh maruah tok guru. Lepas tu dia nak suruh tok guru tu tangan di atas. Lagu mana? Dia buat tabung ke tok guru. Letak di kedai rucik dia, restoran dia. Maka tiap-tiap bulan tok guru pun mari ambil. Ambil ke tangan di atas. Bukan tangan di bawah. Habis itu. Kita sambung semula-mula lah. Qala hakimun. Kau nak perhabis lalu ni. Panjang lagi ni. Perhabis lalu pun boleh deh. Sikit ke dah. Kau yang memberi salam tadi lah. Kalau kita memberi salam dengan orang yang menerima salam. Pahala dia besar yang memberi. Besar yang memberi. Nah. Ya, betul. Qala hakimun, telah berkatalah oleh hakim bila Nabi kata gitu, fakultu, maka berkata olehku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqqi, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan kebenaran, la arza'u, tidak, la arza'u ni maknanya tidak aku
tidak aku suka pemberian. Tidak aku suka ambil dah pemberian. Itu mana? La arza'u. Belakang tu ada yarza'u bira'in summa zayyin summa hamzatin. Ay lam ya'khudh min ahadin syai'an. Mana la arza'u ahadan, tidak aku ambil dah akan seseorang pun ba'daka, kemudian daripada engkau ya Rasulullah, syai'an, akan sesuatu harta pun, hatta ufariqad dunya, sehinggalah aku bercerai daripada dunia. Maknanya siapa aku mati aku tak sudah minta. Macam gitulah. Nah, orang bui pun aku tak akan ambil. Nah gitulah. Allah, tiba-tiba. Tiba-tibanya hakim ni cakap gitu. La arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Tidak aku ambil akan seorang pun kemudian daripada engkau wahai Rasulullah, akan sesuatu pun daripada pemberian manusia, hatta ufariqad dunya, sehingga bercerai aku daripada dunia. Mana hingga aku mati. Kemudian habis itu, fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu, kita perhatikan dulu lah hadis ni. Maka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ni setelah Rasulullah wafat dah. Maka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u, pernah menyeru, panggil hakiman, akan hakim tadi. Bapa tu Abu Bakar panggil akan hakim, liyu'tiyahu, supaya memberilah ia Abu Bakar hu, akan dia hakim, al-ata'a, akan pemberian. Zaman Sayyidina Abu Bakar, pernah Sayyidina Abu Bakar panggil hakim nak bagi harta. Fayaqba, maka enggan ia hakim, an yakbala, bahawa menerima ia hakim, minhu, daripadanya Abi Bakrin, syai'an, akan sesuatu. Dia tak sih. Tu Abu Bakar nak bagi harta sih. Tak sih ambil dah pemberi orang. Sebab Rasulullah kata lagu tu. Summa inna Umara, kemudian sesungguhnya Sayyidina Umar pula radhiyallahu anhu, da'ahu, panggil pula Umar hu, akan dia hakim. Sebab apa? Liyu'tiyahu, juga untuk beri harta kepada hakim. Fa'aba, maka enggan dia. Ayyakbalahu, bahawa menerima ia hakim tuhu, akan dia harta yang diberi, pemberian Sayyidina Umar. Kalau gitu faqala ai Umar, lalu Umar pun berkata, Umar kata kepada orang-orang Islam, rasa ketika ni dalam peperangan ni, lepas dalam peperangan ni, tu deh. Dia katakan Sayyidina Umar kata, ya ma'syaral muslimina, hei orang-orang Islam, ushhidukum, aku mempersaksikan akan kamu, ala hakimin, di atas Sayyidina Hakim ni, anni, sesungguhnya aku, kata Umar, a'ridu alaihi, aku lentangkan, mana aku tawarkan. A'ridu mana aku lentang, aku bentangkan, mana aku tawarlah, aku menawarkan, alaihi, di atasnya hakim, haqqahu, akan hak dia sendiri, bukan hak orang lain. Hak dia tu mana? Allazi qasamallahu lahu, yang telah membahagilah oleh Allah Ta'ala lahu, baginya, bagi hakim, fi hadzal fai'i, pada ini harta fai'. Harta fai' ni harta rampasan perang sebelum berlaku peperangan. Kalau ghanimah tu lepas daripada peperangan. Lepas perang tinggal harta tu ghanimah dia panggil. Kalau sebelum perang lari dah habis dah tu ni. Tak ada perang lari habis tinggal harta. Atau dia panggil harta fight. Harta fight dia panggil. Maka Sayyidina Hakim ni ikut serta, maka dapatlah ada pembahagia dia, ada bahagia dia. Pun dia tak nak. Siapa tahap tu? Fayaqba, maka enggan ia hakim, an ya'khudhahu, oleh bahawa mengambil ia hakim hu, akan dia akan fight tadi tu. Tu. Falam yarza, maka tidak mengambil pemberianlah hakimun, oleh hakim, ahadan, akan seorang pun, minan nasi, daripada manusia, ba'dan nabiyyi, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tuwfiya, sehingga diwafatkan oleh Allah Taala akan Sayyidina Hakim. Allah. Lepas pada tu hakim tak minta. Bukan setakat tak minta, orang bui pun dia tak ambil. Sebab apa? Sebab yadul ulya khairum min yadis sufla. Aduh. Hadis ni muttafaqun alaih, sepakat kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim.
Habis itu kemudian kita sambung pula wa an Abi Burdata an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian,